tutup mic Nafis. Cikgu nak cakap. Fokus Nafis, jangan buat benda lain. Okey, hari ni cikgu nak sambung bab 9 Aisyah, boleh dengar tak Aisyah? Aisyah? Boleh. Ya. Boleh dengar tak? Boleh? Boleh. Dengar? Boleh buka kamera tak? Kenapa? Ada masalah ke? Ada masalah untuk buka kamera ke? Okey. Hari ni kita nak tengok laju. So laju, formula untuk laju adalah laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay, so ini formula untuk laju. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, so kita akan pakai formula ni lah. Okey, untuk cari laju ataupun untuk cari jarak ataupun untuk cari masa. Okey, so kalau nak cari laju, jarak bahagi masa. Kalau nak cari jarak, laju jarak dengan masa. Kalau nak cari masa, jarak bahagi laju. Okey, tolong salin formula-formula ni. Okey, kejap lagi nak guna. Okey. So kalau laju, okey, antara unit-unit laju kita ada kilometer per jam. Kita ada meter. Sorry, tak boleh pakai yang ni. Okay. Ada kilometer J negatif 1. Okey, ataupun kilometer per jam. Kita ada MS negatif 1. Okey, lagi kita ada kilometer, meter minit negatif 1 ataupun sentimeter per saat. Ini antara contoh-contoh unit laju lah. Okay. Kalau untuk jarak, okay, kita ada km, meter, sentimeter. Okay. Inilah. Kemudian masa. Okay. Ameh, boleh cakap tak Ameh? Cikgu dengar tak ni? Cikgu dengar dah. Okey, dengar. Okay. Okey, masa kita ada jam, minit dan juga saat. So, formula asas dia adalah formula yang pertama ni lah. Okey. Formula yang pertama ni adalah formula asas. Okey.
So nak dapat yang lain tu, nak dapat jarak dengan masa, okey, awak kena ubah formula asas. Okey. Macam mana nak ubah? Okey, kenapa jarak sama dengan laju darab masa? Okey. So bila kita nak cari jarak, okey, masa ni kita kena bawa naik atas. Sebab kita nak cari jarak kan. Jarak mesti duduk sorang-sorang. So masa ni kita bawa naik atas untuk jadi operasi darab. Sebab tu laju darab masa. Okey. So yang ini kena tahulah macam mana nak main dengan formula. Okey. Nak pusing-pusingkan formula asas. Okey. Ataupun satu lagi kaedah, okey, boleh pakai kaedah segitiga. Tapi kaedah segitiga ni kena ingatlah segitiga ni. Okey, kalau tak ingat segitiga ni, okey, tak boleh juga. Okey. Sorry. Okey, segitiga untuk formula laju, jarak dan juga masa ni. Kena ingat segitiga ni. Okey. So, macam mana nak ingat segitiga ni? Okay. Untuk huruf atas dan bawah itu maksudnya gabungan huruf atas dan huruf bawah bermaksud operasi dia bahagi. Kalau gabungan huruf sebelah kiri kanan itu bermaksud operasi darab. Okey. So dekat sini, okey, kalau awak boleh ingat segitiga ni, okey. Okeylah. Okey. So kalau nak cari laju, so bila nak cari laju, okey, kita kena tutup huruf L. Okey. So bila tutup huruf L, tinggal J ke atas, M dekat bawah. So dia jadi L sama dengan J per M. Okay. Kalau nak cari jarak, kita tutup huruf J. So bila tutup huruf J, tinggal L dengan M. L dengan M tu duduk bersebelahan. So bila duduk bersebelahan, operasi dia jadi darab. Okey. So sebab tu jarak, bila tutup jarak, bila nak cari jarak, tutup huruf J. So dia jadi jarak sama dengan laju darab masa. Okey. Kalau nak cari masa, tutup huruf M. Okey. So bila tutup huruf M, tinggal huruf J dan juga huruf L. So huruf J dan L tu duduk atas dan bawah. So dia adalah operasi bahagi. Okey. Sebab tu masa sama dengan jarak per laju. Okey. Bahagi dengan laju. Boleh faham sampai situ? Boleh faham tak macam mana nak guna formula? Boleh. Boleh Okey. Okey, contoh. Okey, katalah kita ada diberi jarak sama dengan 153 kilometer dan diberi masa sama dengan 1.7 jam. Okay. So masa ni boleh jadi nombor bulat, boleh juga jadi nombor perpuluhan lah. Okay. So kita nak cari laju. Okay. Okay. Dengan jarak 150 km dan dalam masa 1.7 jam, okay, berapa laju objek ni lah. Okay. So nak cari laju. So keyword dia kat sini nak cari laju. Okay. So tengok formula segitiga ni, kita nak cari laju, so kita tutuplah huruf L. Okay. So bila nak cari laju, dia jadi jarak bahagi masa. Okay. J bahagi dengan M. So gantikan nilai jarak 153, gantikan nilai masa 1.7. Okay. So 153 bahagi dengan 1.7. So dapat 90. Okay. So 90 ni macam mana nak letak unit dia? Okay. Kita tengoklah unit jarak dengan masa tu. Okay. Unit jarak pakai unit kilometer. So letaklah km dekat sini. Unit masa dia pakai unit jam. So letaklah J negatif 1. Okay. So jadilah 90 km per jam. Okay. Ingat unit laju dia mesti ada 2 unit. Gabungan 2 unit.
Okay. Kalau masa dia 1 unit, jarak pun 1 unit. Tapi kalau laju dia mesti ada 2 unit. Boleh faham tak? Amir, boleh faham Amir? Boleh ke? Boleh. Haziq, boleh faham Haziq? Boleh. Alisha? Boleh. Amirul? Boleh faham tak Amirul? Macam mana nak kira? Boleh. Nafis, boleh faham tak Nafis? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Okey. So, soalan dia biasanya bukan soalan macam ni lah. Okey, dia bagi dalam bentuk cerita. Okey. Ni beberapa contoh soalan. Kita tengok semua contoh soalan ni. Okey, sebab soalan dia ada pelbagai bentuk soalan. Okey, tengok soalan A. Okey. So, soalan kat sini kita nak cari laju lah. Okey. Untuk tiga-tiga soalan ni kita nak hitung laju. Sebuah teksi bergerak sejauh 5.2 km dalam masa 4 minit. Okey, dalam masa 4 minit. Okay. So, tengok dalam kurungan tu. Okey. Kurungan tu, dalam kurungan dekat tepi tu, okey, dia minta dalam kilometer J negatif 1. So, maksudnya dia minta dalam kilometer per jam. Okey. So, bila dia minta dalam kilometer per jam, km. km ni sama dengan km yang jarak yang dia bagi dalam km lah. Okey, tu okey lah. km tak ada masalah. Okey, tapi yang J negatif 1 ni adalah nilai untuk jam. Tapi masa yang dia bagi adalah dalam minit. Okey. So, kita kena tukar kepada jam. Nilai 4 minit tu kena tukar kepada jam. Okay. So, nak cari laju. Laju, okay, ingat balik formula. Jarak bahagi dengan masa. So, jarak dia 5.2. Okay. Masa dia, okay, 4 minit. So, 4 minit ni kita kena tukar kepada jam. So, 4 mesti okay, ingat, tengok balik. Tengok balik yang cikgu bagi pertukaran unit masa dan jarak tu. Okay. Kilometer kepada meter kena buat apa, meter kepada sentimeter kena buat apa, benda-benda tu. Okay. Dan juga untuk masa, jam nak tukar pergi minit, minit nak tukar pergi saat. Okay. So, 4 minit nak tukar pergi, 4 minit nak tukar pergi jam. Okay. So, minit nak pergi jam. So, dekat sini 4 minit, kita nak tukar pergi J kan. So, nak pergi J maksudnya nak pergi jam. So, kita kena bahagi dengan 60 dekat sini. Okay. Untuk dapat dalam jam. Okay. So, 5.2 bahagi dengan 5.2 per okay, sorry. Ada gangguan sikit. Okay, sambung balik. 5.2 okay, per dengan okay, yang ni okay. Kalau ada siapa yang masih lagi tak tahu macam mana nak masukkan dalam kalkulator, okay. Cikgu tunjuk dekat sini macam mana nak masukkan dalam kalkulator. Okay, dalam kalkulator awak kena tulis macam ni, 5.2 okay, bahagi buka kurungan 4. Okay, ada banyak cara sebenarnya. Ini salah satu. Okay. Ataupun 5.2 per 4 bahagi 60. Ataupun 5.2 bahagi dalam kurungan 4 bahagi 60. Okay. Ada macam-macam cara. Cumanya bahagi nilai bawah, nilai selepas per tu mesti duduk dalam kurungan. Okay. So, semua ni okay, akan dapat jawapan yang sama je.
Okay, awak boleh try semua bentuk simbol ataupun operasi, okay, semua akan menghasilkan jawapan yang sama. Okay. Tak boleh kalau tak letak kurungan. Kalau tak letak kurungan nanti takut dia jadi lain. Ada yang sesetengah yang tak letak kurungan boleh dapat. Ada sesetengah yang tak letak kurungan tak boleh dapat. Okay, contoh macam nombor 1 tu, 5.2 bahagi 4/60. Okay, yang itu kalau tak letak kurungan boleh dapat juga. Okay. Tapi ada yang lain yang kalau tak letak kurungan bentuk lain, okay, dia tak boleh dapat jawapan yang sama. Contoh macam yang ketiga. Okay. Yang ketiga ni kalau awak tak letak kurungan 4/60 tu tak letak kurungan. Okay. Maksudnya dalam kalkulator straight letak nombor terus, dia akan bagi jawapan lain. Okay, maksudnya awak letak 5.2 bahagi 4 bahagi 6. Letak macam ni dalam kalkulator. Dia tak akan dapat sama macam yang cikgu bagi tu. Dia akan dapat jawapan lain. Okay, so jawapan dia berapa? Berapa laju dia? Azik, tengok tanya Azik. Azik, berapa laju awak buat? 78. 78. 78. Okay. 78. Jarak dia macam mana nak letak unit? Okay, tengok balik jarak dia bagi dalam apa? Kilometer. Tapi kat sini ada ni dah. Okay. So km J-1 lah. Okay, unit. Kena letak unit. Jangan tak letak unit. Okay, soalan yang kedua. Okay, ini bentuk lain pula soalan dia. Sebuah kereta bergerak sejauh 240 km dalam masa 3 jam 20 minit. Okay. Ini dia bagi dalam jam dan minit pula. Tadi soalan pertama dia bagi dalam minit saja. Yang ni dia bagi dalam jam dan minit. Okay. So dia nak jawapan laju dalam kmj juga. Okay. So laju sama dengan jarak bahagi masa. Ini singkatan lah untuk formula tadi tu. Okay. So dia bagi jarak 240. So, kita pakai nilai yang sama lah. Sebab apa? Sebab dalam kurungan ni unit km, okay, sama macam yang dalam kurungan yang dia bagi, dia minta dalam km juga. Okay, so kita letak km jugalah kat sini. Okay, untuk yang bawah ni, okay, 3 jam 20 minit. Okay, 3 jam 20 minit ni, 3 jam ni dah dalam jam. 20 minit tu belum dalam jam. So yang kita perlu tukar adalah yang 20 minit tu. Okay. Macam mana nak tukar 20 minit tu jadi jam? Okay. Masa kat sini, okay, dia kena 3 jam kena tambah dengan 20 minit bahagi 60. Okay. 3 jam tu dah dalam jam. Sudah kita dah ada 3 jam. Lagi 20 minit tu kena convert ke jam. Nanti kita kena gabungkan 20 minit tu sama dengan berapa jam. Tambah balik dengan 3 jam. So kita dapatlah jumlah keseluruhan 3 jam 20 minit tu berapa nilai dia. Okay. So 3 jam tambah 20/60. Okay. Nak bagi cara jalan kerja mudah sikit. .3. Okay. 3 tambah 20 bahagi 60. 3 jam. 1/3 jam. Okay. So yang ni kena kira asing-asing dulu Okay, sebab bawah tu kita ada dua nilai yang perlu kita tukarkan. Okay, so 240 bahagi 3 tambah 20/60. Okay. 3 tambah 20/60. Okay. Ambil jawapan dalam pecahan tidak wajar. Amirul, apa jawapan dalam pecahan tak wajar? 3 tambah 20/60 tu. Cikgu nak jawapan dalam pecahan tidak wajar. 3. 3. Pecahan?
Itu 3.33. Itu point. Tiga. Awak pun itu point. Awak pun sebut point. Point tu bahasa Melayu dia perpuluhan. Apa pula? Cikgu Tiga bukan nak perpuluhan. perpuluhan. Cikgu nak pecahan. Ya. Dalam pecahan. Macam mana nak tukar kepada pecahan guna kalkulator? Tiga per 1/3. Itu bukan pecahan. Itu nombor bercampur. Pecahan ni dia satu nombor atas, satu nombor bawah. Itu pecahan. Dia tak boleh ada banyak nombor. Satu nombor atas, satu nombor pecahan, nombor bawah. Kita ada dua jenis pecahan. Pecahan wajar, pecahan tak wajar. Kalau pecahan wajar, 1/2. Atas kecil. Kalau pecahan tak wajar, atas besar. Tapi satu nombor atas, satu nombor bawah lah. Ini bentuk macam ni cikgu nak. Tak kisahlah dia dapat pecahan wajar ke tak wajar. Tapi nak bentuk macam ni lah. Yang satu nombor atas, satu nombor bawah. Tiga. Macam mana nak tukar 3/1/3 yang awak dapat tu dah betul dah. Tapi itu bentuk nombor bercampur. Macam mana nak tukar kepada pecahan tak wajar? Tekan 3/3. 3/3. Kan. Tekan dekat kalkulator je. Awak bukan perlu fikir pun nak tukar. Semua ada dekat kalkulator. Cuma tahu tak tahu guna je. Nafis, tukar kepada pecahan tak wajar berapa? 30/3. 10/3. 10/3. Amirul 10/3. Macam mana dapat 10/3? Awak kena tekan shift ABC. Tekan button shift, tekan ABC. Dia tukar tak? Dapat tak Amirul? Sekejap. Hah? Sekejap. Tiga. Lepas awak dah kira 3 tambah 20/60 tu, terus tekan shift, button shift, terus tekan button A/B/C. Yang lama sangat tu. Dapat tak Amirul? Tak dapat. Cikgu bagi tahu dah tadi. 3, awak tekan, awak clearkan balik. Semua clear balik. Masukkan balik 3 tambah 20/60. Tekan sama dengan. Kalkulator tunjuk apa? Lepas tekan sama dengan, kalkulator tunjuk apa? 3/1/3. Okey. Terus tekan shift ABC. Button shift atas kiri, atas sekali. Tekan button shift, tekan ABC. Benda tu kena ingat lah. Okey. Nak tukar-tukar bentuk tu. Okey. Kita tak boleh ambil jawapan dalam perpuluhan. Ingat jawapan dalam perpuluhan tak boleh ambil. Kena ambil dalam pecahan kalau ada dalam pecahan. Tidak nanti jawapan akhir dia jadi kurang tepat. So dekat sini 240 bahagi 10/3. Okey. So yang ni kena kira lah. Okay, 240 bahagi 10/3. Macam mana nak masukkan dalam kalkulator pula ni? Per ada 2 kat sini. Okay. Per yang pertama ni awak kena pakai operasi bahagi. Maksudnya dalam kalkulator 240 bahagi 10/3 je pakai simbol pecahan. Jangan semua pakai simbol per. Okay, nanti jawapan jadi lain. Okay, dia jadi nombor bercampur kalau pakai semua simbol per. Salah satu je boleh pakai simbol per.
Okay. Dan simbol per tu boleh kena pakai dekat nombor yang bentuk pecahan lah. Okay. So 240 bahagi dengan 10/3. Okay. So jawapan dia berapa? 72 kilometer -1. Cikgu nak semua buat soalan E. Hantar dekat cikgu. Siap jalan kerja Semua buat soalan E, hantar kat cikgu. Pakai je terus. Okay, hantar kat Telegram. Cikgu. Ha, Nak hantar kat sini boleh cikgu? hantar kat sini. Boleh, boleh. Ya. Okey. Sekejap sebelum cikgu lupa nak bagi tahu. Jawapan akhir kita boleh bagi dalam perpuluhan. Tapi jawapan masa dalam pengiraan ambil dalam pecahan. Bila kita dah kira untuk jawapan final, jawapan akhir tinggal nak dapatkan jawapan, jawapan time tu boleh ambil dalam perpuluhan lah. Okay. So biasanya untuk unit laju ni, untuk unit laju jarak masa ni, kita bagi dalam perpuluhan lah. Okay. Perpuluhan tu maksudnya bagi sehingga 2 tempat perpuluhan. Okay. Jawapan akhir bagi dalam perpuluhan tak apa. Tapi kalau masa masih dalam pengiraan, jangan ambil jawapan dalam perpuluhan. Kena guna jawapan dalam pecahan. Bagi jawapan dalam perpuluhan jangan bagi jawapan dalam pecahan. Okay. Kalau unit yang dia minta tu sama macam unit maklumat yang dia bagi tu, okay. So tak perlu tukar lah. Okay. Jangan pergi tukar, pergi unit lain. Okay. Maksudnya pakai teruslah nilai tu.
Nafis, salah Nafis. 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 Oh, Nafis. Nafis, dengar tak? Mana yang lain? Hantar cepat. Satu soalan je. Kenapa lama sangat? Haziq, salah Haziq. Tengok betul-betul formula. Apa M bahagi S? Mana ada formula M bahagi S? Cikgu tulis terbesar-besar kat sini formula. Formula laju. Nak cari laju jarak bahagi masa. Bukan M bahagi S. Ikut formula Haziq. Dia kata jarak. Tengoklah dekat soalan. Mana unit jarak dia? Keluarkan nombor dia. Bahagi dengan masa. Tengok dekat soalan. Mana masa dia? Keluarkan nombor masa. Hafiz. Hafiz, cikgu panggil. Okey, cikgu nak tanya kenapa awak bahagi 60 tu? Kenapa awak bahagi 60? Sebab apa kena bahagi 60? Takkan awak main bahagi je. Baca soalan Hafiz. Soalan dia minta dalam unit. Dalam unit apa? Soalan dia minta dalam unit apa Hafiz? Apa unit dia minta? Tuhan. Ni unit dalam kurungan ni, unit dalam kurungan. Apa unit dalam kurungan ni? Hafiz, cikgu tanya ni, unit apa dia minta tu? Unit perpuluhan. Mana datang pula unit perpuluhan? Soalan. Awak tengok TV ke apa ni? Boleh tutup kejap tak? Background muzik. Bukan tutup mic awak. Background muzik tu. Cikgu tak nak cakap dengan awak pun tak boleh. Cikgu nak cakap dengan awak. Bukan tutup mic. Yang bunyi di sekeliling awak tu tolong perlahankan sikit boleh tak? Amirul. Baca soalan ke tak baca soalan dengan teliti? Formula dia jarak bahagi masa kan? Betul tak? Laju sama dengan jarak bahagi masa. Tak. Betul? Formula dia apa? Betul.
dekat soalan E tu jarak yang mana satu jarak? Mana maklumat, mana nombor yang mewakili jarak? Ni. Ha? Yang mana satu jarak? Yang mana maklumat yang dekat soalan tu merujuk kepada jarak? Ha. Tak ada. Tak ada. Ha? Awak jarak tahu kan jarak? Ha, dari sini nak pergi ke dari satu titik nak pergi ke satu titik yang lain. Ha, itu jarak. Okay. Kita nak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Okay. So awak nak bahagi jarak, nak bahagi dengan masa. Okay. 48 tu apa? Mirul. Masa. 48 tu masa. Ha, kenapa masa duduk atas? Formula jarak bahagi masa. Oi. Ah. Azik, tukar jawapan Azik. Mentah. Okay. Joshua. Amir. Mana jawapan? Lantah kot. Lantah. Salah tu Amir. Formula dia jarak bahagi masa. Kenapa ada yang ambil salah? Awak tahu tak? Jadi cikgu cerita awal-awal tadi apa unit-unit bagi jarak yang kita ada. Okey. Ha ni unit-unit ni. Okey, jarak simbol dia km, m, sentimeter. Ha itu simbol untuk jarak. Kalau masa ni kita ada J, kita ada min, kita ada S. Ini simbol-simbol untuk masa. So formula dia adalah jarak bahagi masa. So ambil ikut formula. Jangan ambil nilai salah. Aziz, awak tukar apa? Cikgu bukan suruh tukar formula. Cikgu suruh tukar jawapan. Jawapan salah. Tukar formula, jawapan tak tukar. Buat apa? Ha, Muhammad Aziz. Cikgu bukan suruh tukar formula. Awak tukar formula, jalan kerja awak salah. Tukar formula tapi jalan kerja tak tukar. Jawapan tu yang kena betulkan, bukan formula. Formula tu kena betulkan lah. Memanglah kena betulkan formula. Tapi jawapan kenapa tak tukar? Kenapa jalan kerja tak tukar? Ha, cikgu suruh hantar homework, tak nak hantar homework. Joshua, mesti 2 decimal point Joshua. Tak boleh ambil satu. Tak boleh ambil satu. Jawapan mesti 2 tempat perpuluhan. Selepas titik mesti 2 digit number. Jangan ambil satu tempat perpuluhan. Faham tak tempat perpuluhan tu apa? Tak faham. Tak faham? Okey. Tempat perpuluhan tu maksudnya selepas titik mesti ada 2 number. Itu 2 tempat perpuluhan. Kalau selepas titik satu nombor itu satu tempat perpuluhan. Amirul, jawapan ambil dalam perpuluhan. Jangan ambil dalam pecahan, ambil dalam perpuluhan.
Siapa lagi yang tak hantar ni? Mana? Tengok sini siapa yang buat salah. Amir Haziq, Muhammad Haziq, Nafis. Ah, tengok sini. Ini formula untuk laju. Laju sama dengan jarak bahagi masa. So, dekat soalan ni, carilah jarak. Mana unit bagi jarak? Takkan saat unit bagi jarak. Unit bagi jarak mestilah meter. Ni, M ni. Berapa nombor dia? 400. Letak dekat sini 400. Bahagi dengan masa. Masa dia 48 saat. Ini unit untuk masa, saat. Bahagi dengan 48. 48 ni tak payah tukar. Sebab apa? Yang dalam kurungan tu, dia cakap MS negatif 1. MS negatif 1 ni adalah M per S. Ataupun meter. M ni meter. S negatif 1 ni saat. So, unit yang dia minta ni sama macam unit dalam soalan. Dalam soalan ada unit meter, ada unit saat. Unit yang dia minta pun meter dan juga saat. So, tak perlulah nak tukar pergi unit lain. Awak tukar pergi bahagi dengan 60 lagi, dah pergi unit lain dah. Unit bawah daripada saat. Cikgu pun tak tahu apa unit bawah daripada saat lagi. So, 400 bahagi dengan 48. Berapa 400 bahagi 48? Haziq, Muhammad Haziq. Ya. Dengar tak cikgu apa? Cikgu tanya apa? 8/1/3. 8/1/3. Perpuluhan, bukan pecahan. 8,333. 333 dekat. Sebut semua sekali. 8,333. Banyak 3. Jadi cikgu cakap apa? Ambil sehingga 2 tempat perpuluhan je. Bukan ambil semua. Dalam kalkulator memang tunjuk semua. Tapi ambil 2 je. Lepas titik ambil sehingga 2 nombor saja. Ini jawapan dia. Amir boleh faham tak Amir? Boleh. Boleh. Kalau tak boleh tanya Amir, jangan malu. Okey. Lagi contoh. Nak cari laju. So dekat dalam kurungan ni dia minta unit MS negatif 1. So maksud M ni adalah meter. S tu adalah saat. So dekat sini dia bagi unit kilometer dan juga unit minit. Sebab tu awal-awal minggu lepas cikgu ajar pertukaran unit dulu. Supaya mudah untuk awak nak buat soalan laju ni. Sebab dia akan bagi unit-unit yang berlainan untuk jawapan. So dekat sini kita nak cari unit dalam meter per saat. So first kali kita kira dulu. Awak boleh kira dulu guna unit yang dia bagi.
Okey, 44.8 kilometer bahagi dengan 20 minit. Okey, 48 kilometer 4.8 km ni okey bahagi dengan 20 minit. Okey, pakai je unit yang asal. Unit jarak dengan unit masa yang asal tu guna dulu. Okey, bahagi dulu. Okay. So 4.8 bahagi dengan 20. Okey, ambil dalam pecahan. Okay. So dia akan bagi jawapan 6/25. Okay, so 6/25 ni 6 km. 25 ni min lah. Okay. Kemudian baru kita tukar kepada meter dan juga meter per saat. Okay, baru kita tukar kepada meter per saat. Okay, atas meter, bawah saat. So 6 kilometer nak tukar pergi meter. Macam mana Amir? Macam mana 6 kilometer nak tukar pergi meter? Dapat apa? Darab 1000. Ha? Darab 1000. Darab 1000. Okey. So darab 1000. So 6 darab dengan 1000. Bahagi dengan minit 25 minit nak tukar pergi saat. Muhammad Haziq nak buat macam mana? Macam mana minit nak tukar pergi saat? Haziq. Oh Haziq. Haziq, meter nak pergi saat berapa? Mana nota last week? Yang cikgu bagi tu. Oh, letak kat mana dah? Hilang. Ha? Hilang, tahniah. Hilang. Bagus. Nanti awak cari balik dalam video Cikgu tak nak bagilah kat sini. Penat ulang 3-4 kali. Awak cari balik dalam video kelas minggu lepas, copy balik daripada sana. Nafis, minit nak tukar pergi saat. Bahagi 60. Ha? Bahagi 60. Kau siapa bagi 60? Semua bahagi. Bukan semua kena bahagi, Nafis. Bukan semua benda Darab bahagi. 60. Nota cikgu last week mana? Ada tak nota last week? Apa yang awak salin? Awak daripada minit nak pergi saat. Minit dengan saat unit mana yang besar? Minit. Minit besar. Minit nak pergi unit kecil. Unit saat. Oh, minit ke saat 60. Dah. 60. Macam mana? Dah tu. Kenapa cakap bahagi 60? Ke saat ke minit? Habis cikgu sebut tadi tu sebut saat ke minit ke? Ingat kan? 25 darab dengan 60. So sini 6,000. Bahagi dengan 25 darab 60. 1,500. So 6,000 bahagi 1,500. Okey. Kita akan dapat 4. So 4 ni unit dia yang kita dah tukar tu lah. So jadilah dia MS negatif 1. Yang ni cikgu tunjuk cara ni. Kira dulu, tukar kemudian. Okay. Kira dalam unit yang soalan dekat soalan.
Okay, baru kita tukar kepada unit jawapan yang dia nak. Satu lagi cara, tukar siap-siap masa. Tukar siap-siap daripada sinilah. Daripada sini terus tukar. 4.8 terus tukar kepada meter. Pun boleh juga. Okay. Dapat jawapan yang sama juga. Tapi pertukaran unit tu kena hafal. Okay. Kalau tak hafal pertukaran unit tu, dan tajuk ni tak boleh buat lah. Okay. Okay, soalan yang soalan D. Aliza mengambil masa 45 minit untuk berbasikal sejauh 13.5 km. So, dia nak unit dalam meter per saat. Okay. So, nak cari dia punya laju. Okay. Laju dengan jarak bahagi masa kan. Okay. So, pakai dulu unit yang, gunakan unit yang, nombor-nombor yang unit yang dia bagi ni. Okay. So, 13.5 bahagi dengan 45. Kira dulu dalam unit yang dia bagi. Nanti baru kita tukar kemudian. Okay. So, kita dapat ambil jawapan dalam pecahan lah. Okay. So, awak akan dapat 3/10. Okay. 3/10 ni dalam unit km minit tu lah. Kilometer per minit tu. Okay. Kita tak tukar lagi unit dia dalam meter per saat. Okay. Lepas dah kira baru baru tukar. Okay. So, 3/10 ni, 3 ni okay, kilometer. Okay. km ni kilometer. 10 ni minit lah. Okay. So, kita nak tukar kepada M per S. Okay, sebab dia cakap kat situ MS -1. So, M per S lah. So, 3 km nak tukar kepada meter. So, 3 darab dengan 1000. Bahagi dengan 10 minit. Minit nak tukar pergi saat. 10 bahagi dengan 10 darab dengan 60. Okay, minit nak tukar pergi saat. 10 darab 60. Joshua, berapa jawapan? Kilometer, minit pergi saat. Lima. 5. Okay. So, jawapan dia 5 ms -1. Okay. Boleh faham tak? Okay. Yang ini kita tukar unit, tukar kemudian unit dia. Okay. Next. Okay. Ini kita nak tengok kalau dia suruh cari selain daripada laju. Okay. Contoh kalau dia bagi laju 9.5 ms -1. Okay. Kemudian dia bagi masa 3 minit. So, kita nak cari jarak. So, ingat balik formula tadi. Okay.
Formula asal adalah laju sama dengan jarak bahagi masa. So kalau nak cari jarak dia jadi macam mana? Kalau nak cari jarak dia jadi apa, Alisha? Laju bagi masa. Laju bahagi masa. Okey. Jarak sama dengan laju bahagi masa. Ya ke? Betul ke laju bahagi masa? Tadi segitiga, cikgu bagi segitiga ni. Ni segitiga ni macam ni. So awak nak cari jarak tutup J. Nak cari jarak tutup J. So L dengan M tu jadi operasi apa? Kalau sebelah-sebelah jadi operasi apa? Kalau huruf yang tinggal tu duduk bersebelahan, bukan duduk atas dan bawah. Jadi operasi apa? Jarak. Jadi operasi jarak. So jarak sama dengan laju darat masa. Okay. So sebelum awak nak darab, kita kena tengok dulu. Kita kena tengok dulu dia punya unit laju. Unit laju dekat sini dia cakap ms negatif 1. So ms negatif 1 ni, huruf depan adalah huruf mewakili jarak. Huruf belakang adalah huruf mewakili masa. Ini unit untuk jarak depan, unit untuk masa dekat belakang ni. So jarak dekat sini meter lah. Masa dekat situ saat. Tapi masa yang dia bagi dekat sini dalam minit. Bukan dalam saat. So kita tak boleh terus darab guna nilai 3 minit. Sebab unit laju dia pakai unit saat. So nilai laju 9.5 tu kita kena darab dengan masa yang ditukarkan kepada saat. So 3 minit nak tukar kepada saat, kena buat apa? Aish, 3 minit berapa saat? 3 darab 60. 3 darab 60. 3 darab 60 untuk tukarkan dia kepada unit saat. So nak kira mesti tengok unit laju. Dia bagi unit dia unit apa? Kita kena follow ikut unit laju. So 9.5 darab dengan 180. So jarak dia 1710 meter. Macam mana cikgu tahu ni meter unit dia? Tengok dekat unit laju. Huruf pertama tu mewakili unit jarak. Huruf yang kedua yang ada negatif 1 tu, itu mewakili masa. So kita kena ikut unit laju yang dia bagilah. Kita tak boleh terus darabkan. Lagi, katalah dia bagi laju 86 kmj negatif 1. Kemudian dia bagi jarak. Jarak sama dengan 215 km. So kali ni nak cari masa. So daripada formula asal, laju sama dengan jarak bahagi masa, kita nak cari masa pula kali ni. So kalau masa, Pak Ika, masa sama dengan apa? Macam mana formula rumus tu? Kita nak pusingkan rumus asal supaya masa jadi perkara rumus. Masa sama dengan apa, Pak Ika? Jarak sama dengan laju. Jarak bagi laju. Jarak bahagi laju.
Masa sama dengan jarak bahagi laju. Okay. So kalau segitiga tu, okay, tutup huruf M, so ada J kat atas, L dekat bawah. So dia jadi jarak bahagi laju lah. Okay. So dekat sini jarak dah dalam kilometer. Okay. So kita tak perlu tukar apa-apa lah. Okay. Sebab apa? Sebab unit jarak yang dia bagi untuk laju tu pun dah memang dalam kilometer. Okay. So terus gunalah. Okay. 215 bahagi dengan 86. So dapat 2.5. 2.5 ni unit dia apa? Amir, 2.5 ni unit dia apa? Amir, apa unit 2.5 ni? Kita nak cari masa. So ini jawapan untuk masa. Tapi berapa unit, apa unit untuk masa ni? Jam. Jam. Okay. Tengok dekat laju tu. Unit dekat laju tu apa huruf yang ada kat situ? Kita ada kmj -1. Okay. So J tu adalah jam. So kena letak jam lah kat sini. 2.5 jam. Okay. Satu soalan. Okay. Cari jarak. So kalau awak tengok dekat sini, okay, dia bagi laju, unit laju, dia cakap kmj -1. So kita ada unit jarak km dekat situ, kita ada unit masa j dekat situ. Unit masa dalam jam. Tapi masa yang dia bagi bukan dalam jam sahaja. Dia bagi dalam jam dan minit. So awak kena tukar yang minit tu supaya dia jadi dalam jam juga. Maksudnya keseluruhan 2 jam 15 minit tu kita perlukan satu jawapan dalam unit jam sahaja, tanpa unit minit. Baru boleh kira dalam rumus nak cari jarak tu. Okey, cuba try buat dulu. Cikgu tak tahu boleh tanya. Okey, jangan cuba tapi tak tahu nak buat, nak cuba macam mana? Okey. Cuba tu maksudnya kalau tak tahu, tak faham, boleh tanya. Jangan tak tanya je.
Awak nak tahu unit apa dekat jawapan yang awak dapat, nanti nak letak unit apa, tengok dekat unit dekat laju. Kalau awak nak cari, kalau macam kat sini nak cari jarak kan. So bila dah dapat jawapan jarak nanti, jarak tu, nombor nilai tu nak letak unit apa. Tengoklah dekat unit dekat laju tu. Dekat laju tu ada 2 unit. Satu unit untuk jarak, satu unit untuk masa. Ambil unit yang untuk jarak tu. Jangan ambil dua-dua unit. Ambil salah satu je. Pak Ika, unit yang dekat laju tu, mana satu unit jarak, mana satu unit masa? Cikgu letak kat atas ni. Unit depan, unit untuk masa. Unit belakang, unit depan, unit untuk jarak. Unit belakang, unit untuk masa. Jangan salah ambil unit. Awak nak cari jarak. Jarak mana ada unit yang awak letak tu. Okay. Mana ada jarak unit J. Pak Ika, faham tak Pak Ika? Tak faham. Tak faham? Okey. Soalan ni, dia nak suruh cari jarak. Tapi, unit yang awak pakai bukan unit untuk jarak. Unit tu ada dekat laju. Okay. Dekat laju ada 2 unit dekat sini. Ada km, ada J-1. Yang mana satu unit jarak dekat laju ni? Km ke J? Baiklah. KM. KM. So jawapan awak guna km lah. Sebab nak cari jarak. Kalau dia suruh cari masa, baru pakai J. KM. Mana? Yang lain dah hantar dah? Oh, Amir dah hantar dah. Salah Amir. Awak punya masa berapa? Berapa masa yang awak dapat dalam jam, Amir? Amir? Masih. Ya. Berapa jumlah berapa nilai masa dalam jam sahaja? Sebab kita perlukan masa dalam jam saja. Soalan tu dia bagi jam dan minit. 0.036. 0.036. Macam mana dapat 0.036?
2.15 bagi 60. Itu bukan 2.15. Itu 2 jam 15 minit. 2 jam 15 minit. 2 jam tu dah 2 jam dah. Yang tu awak tak perlu kacau dah sebab dia dah dalam unit jam. Yang awak perlu tukar yang 15 minit tu. 15 minit sahaja yang perlu tukar dalam jam. Nanti tambah balik dengan 2 jam. Dapatlah keseluruhan dalam jam. Awak kena tukar 15 minit kepada jam. Kemudian jawapan tu tambah semula dengan 2 jam. Barulah dapat keseluruhan dalam jam sahaja. Faham tak? Faham. Ha. Aisyah, tadi cikgu bagi tahu dah. Yang ada dua unit ni, kalau kita nak cari laju je yang ada 2 unit. Selain daripada cari laju, dia ada 1 unit je. Unit yang awak letak tu, itu unit laju, bukan unit jarak. Jarak dengan masa dia ada 1 unit je. Laju je yang ada gabungan masa. Gabungan unit. Gabungan unit jarak dan juga masa. Okay. 2 jam 15 minit. Okay. Ada lagi yang tak tahu nak tukar 2 jam 15 minit jadi dalam jam. Okay. Ni sekolah rendah dulu awak belajar tukar minit kepada jam ni. 2 jam 15 minit mana boleh jadikan perpuluhan 2.15 2.15 jam. Tak boleh. 2 jam 15. Sebab tu juga kata kalau awak tak tahu nak tukar, tak tahu nak buat apa, tanyalah cikgu. Aisyah. Aisyah. Ya. 2 jam 15 minit macam mana nak tukar? Siapa yang tak tahu nak tukar 2 jam 15 minit? Bagi tahu sekarang siapa tak tahu. Sebelum cikgu tanya lagi, baik bagi tahu sekarang. Siapa lagi tak tahu nak tukar 2 jam 15 minit kepada jam? Muhammad Haziq. Ya. Boleh buat tak? Tahu tak nak tukar jam kepada minit kepada 15 minit kepada jam?
Haziq? Tak. Tak. Lepas tu, awak tak tanya. Joshua, tahu tak nak tukar jam 2 jam 15 minit kepada jam? Tak tahu. Ha? Tak tahu juga. Kenapa tak tanya? Berapa ramai yang tak tahu nak tukar? Nafis? Ya. Macam mana nak tukar 2 jam 15 minit? Tahu ke tak tahu? Minit tu ke jam lah. Awak suka ulang apa cikgu cakap? Cikgu tanya awak tahu tak nak tukar 2 jam 15 minit kepada jam? Tak. Kan simple soalan cikgu. Ringlet. Kalau tak tahu, kenapa tak tanya? Semua yang tak tahu ni, kenapa tak tanya macam mana nak tukar? Kalau awak tak tahu nak tukar macam mana awak nak jawab soalan ni? Memang sampai 10.30 lah cikgu tunggu awak lagi. Kalau tak tahu, tanyalah. Bukannya kena bayar pun. So tanya. Cikgu tak suruh, cikgu tak charge lah awak nak baik. Kalau tanya. Daripada awak termenung tunggu tak terbuat soalan ni. Okey. Yang tak tahu nak tukar kepada 2 jam 15 minit ni nak tukar kepada jam saja. Okey. Nah, tengok sini betul-betul. Salin. Okey, simpan dalam buku macam mana cara nak tukar. Okey. So 2 jam 15 minit. Kita nak tukar kepada jam sahaja. Minit ni tak nak. Kita nak tukar kepada jam. Okay. So dekat sini, kita dah ada 2 jam. 2 jam tu dah dalam unit jam. So 2 jam tu, okay, awak simpan dulu kat tepi. 2 jam ni. Okay. Yang minit ni kita kena tukar pergi jam. 2 jam tak perlu tukar pergi jam. Dah dia dalam jam. Nak tukar ke jam buat apa lagi? Kan? So yang minit ni kena tukar kepada jam. So 15 minit ni macam mana nak tukar kepada jam? Tengok balik jadual yang cikgu bagi. Minit nak pergi jam. Apa yang cikgu tulis? Minit nak tukar pergi jam. Amirul, cikgu tulis apa? Nota last week. Minit tukar pergi jam. Kena buat apa? Amirul? Kena Cari nota. Mana nota awak mana? Ya. Haziq cikgu tak boleh tanya dah dia. Nota dia hilang. Minit nak pergi jam. Bahagi. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan 60. Bahagi dengan 60. So 15 ni kena bahagi dengan 60. Untuk tukar kepada jam. So 15 bahagi dengan 60 dapat apa? Kosong. 0.25. 0.25. So 2 jam yang depan tadi tambahlah balik dengan 15 minit yang kita dah tukar kepada jam tu.
So berapa jumlah semua dalam jam? Joshua, berapa jumlah semua keseluruhan dalam jam? Berapa jam? Joshua, 2 jam, 2 tambah 0.25 dapat apa Joshua? Joshua? Joshua. Muhammad Aziz dapat apa? 2 tambah 0.25. 2.25. 2.25. Inilah nilai dalam jam sahaja. Daripada 2 jam 15 minit, inilah nilai tanpa minit. 2.25. Barulah kita boleh masukkan dalam formula. Okay, formula jarak. Okay, so jarak sama dengan laju darab masa. So laju dia 92, masa dia 2.25. Bukan 2.15. Okay, tak boleh direct tukar macam tu saja, tak boleh. Okay, so jawapan dia 207. Okay, so benda yang kita cari ni jarak. So ambillah unit jarak sahaja. Jangan ambil kmj -1. Itu unit laju. Bukan unit jarak. Unit laju je yang ada dua unit sekaligus. Jarak dia 1 unit je. Faham Aisyah? Faham. Faham, okey. Amir, faham tak Amir? Amir? Apa dah? Faham tak Amir? Faham. Faham. Okey. Next, satu lagi. Untuk dalam laju ni, ada satu lagi topik untuk laju. Untuk laju. Ya, untuk laju lah. Okey, lagi satu kita ada laju purata. Kalau tadi laju saja. Okey, yang ini laju purata. Laju purata, okey, formula dia sama aja dengan formula laju. Okey, cuma dia ada sedikit berbeza saja. Okey, iaitu jumlah jarak bahagi jumlah masa. So, kenapa kita kira laju purata? Okey, laju purata ni bila objek tersebut dia bergerak bukan dengan laju yang seragam. Contoh katalah dekat sini titik A, objek ni bergerak pergi titik B. Okay. So dia bergerak ni, katalah dia punya kelajuan dia 40 meter per saat dalam masa 3 minit. Dalam masa 3 minit. Dalam masa 10 saat. Kemudian dari B dia bergerak pergi C. Okay. Yang ini katalah dia bergerak 20 meter per saat. Okay. Dalam masa 15 saat. Kemudian katalah C pergi D. Okay. Yang ni dia bergerak 30 meter per saat. Dari C pergi D. Masa dia 5 saat. Okay. So yang kita kata laju tak seragam tu, okay, dia punya kelajuan tu tak sama. Dari A pergi B lain, dari B pergi C lain, dari C pergi D lain. Okay.
So, kalau kita nak tahu laju dia daripada perjalanan dia A sampai D tu, kita kira dalam bentuk purata. Okay. Secara puratanya, berapa kelajuan dia. Sebab tu kita kena jumlahkan semua jarak yang dia lalui. Kita kena bahagikan semua jumlah jarak sepanjang perjalanan dia dari mula sampai habis tu lah. Okay. Baru kita dapat laju secara purata. Okay. Purata ni maksudnya kita nak cari satu nilai yang mewakili keseluruhan perjalanan. Okay. Kalau laju, kita nak cari disebabkan laju dia tak sama. Okay. So kita nak cari secara purata lah. Okay. Sama juga macam kita nak cari purata markah matematik dalam sebuah kelas. Kalau kelas tu ada 40 orang, markah ada macam-macam, betul tak? Okay. Ada yang dapat A, dapat B, dapat C, dapat D yang berbeza-beza. So kita nak cari satu markah yang mewakili keseluruhan kelas. Secara puratanya dalam satu kelas tu berapa markah untuk subjek matematik. Itu maksud purata. Okay. So ini formula dia lah. Okay. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Sama je macam formula tadi. Cuma dia ada tambah jumlah kat depan jarak dan masa tu. Okey, contoh soalan. Okay. Seksi bergerak. Contoh soalan. Tak ada kat sini. Sekejap ni. Okey. Okey, ni contoh soalan dia. Okey, so kita nak cari laju purata. Okay. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, so tengok ni sebuah kereta bergerak pada 79 km per jam selama 2 jam dan 84 km per jam selama 3 jam. Okey. So teksi ni dia bergerak dengan dua kelajuan yang berbeza dalam tempoh masa yang berbeza juga. Okey, untuk kelajuan 79 km, okey, dia bergerak selama 2 jam. Untuk kelajuan 84 km per jam, dia bergerak selama 3 jam. Okey, so kita nak cari laju purata, kita kena jumlahkan keseluruhan jarak. Okey, so macam mana nak tahu jarak dekat sini? Okey. So dekat sini kalau awak tengok 79 km J negatif 1. Okey, 79 km J negatif 1. Kalau kita tukarkan unit ni kepada bentuk pecahan, dia akan jadi 79 km per 1 J. Okey. So jarak dia adalah 79 km. Okey, dalam tempoh 1 jam. Okey. So dekat sini dia bergerak 79 km dalam tempoh 1 jam. Tapi dia kata kat sini laju dia 79 km tu selama 2 jam. So kalau 1 jam 79 km, 2 jam berapa kilometer? Okay, darab 2 lah. Okay. 2 jam, okay, 79 kali 2. Dekat sini dia tak bagi nilai jarak. Tapi kita kena dapatkan melalui laju dia bergerak. Daripada laju kita boleh tahu. Sebab laju tu dia bergerak 79 km J negatif 1 tu bermaksud 79 km dalam 1 jam. Tapi dia bergerak bukan dalam 1 jam. Dia bergerak dalam 2 jam. Tu 79 kena darab dengan 2. Baru kita dapat berapa keseluruhan jarak dia bergerak dalam 2 jam tu.
158. Okay. Ini untuk yang pertama lah, 79 kmj tu. Okay. Ini cara nak dapatkan keseluruhan jarak dia. Okay. Kemudian untuk 84 kmj. Ini maksudnya dia bergerak 1 jam sejauh 84 km. Okay. So dia bergerak bukan 1 jam, 3 jam. Okay. So 3 jam 84 kena darab dengan 3. Okay. So jumlah dia bergerak 252 km. Okay. So baru kita boleh masuk jumlah jarak kat sini. Okay. So jumlah jarak dia adalah 158 tambah dengan 252. Okay. Bahagi dengan jumlah masa perjalanan kelajuan yang pertama 2 jam. Kelajuan yang kedua 3 jam. So jumlah masa adalah 5 jam. So 158 tambah dengan 252, 410 bahagi dengan 5. Okay. So secara puratanya, okay, kelajuan dia adalah 82 km per jam. Okay. Ini purata kelajuan untuk kedua-dua perjalanan lah. Kedua-dua perjalanan yang berbeza tu. Okay. Secara puratanya dia bergerak dengan kelajuan 82 km per jam dalam tempoh 5 jam tu lah. So awak kena tengok lah, okay, laju yang dia, okay, unit laju ni biasanya dalam tempoh 1 jam saja. So kalau dia bergerak 2 jam, okay, kita kena cari dalam tempoh 2 jam lah. Okay, macam soalan yang kedua, okay, sebuah bas ekspres bergerak pada 70 km per jam sejauh 175 km. Okay, dan 86 km per jam sejauh 129 km. Okay. So dekat sini kita kena cari dia, kat sini dia suruh cari laju purata lah. Okay. So laju purata, okay, formula samalah. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, berapa jumlah jarak dia? Soalan atas tadi, dia tak bagi jarak. Kita kena cari jarak. Soalan A tu. Soalan bawah ni, dia ada bagi tak jarak? Ada bagi tak jarak? Ada. Ada. Okey, dia ada bagi jarak kat sini. Okey. Dengan kelajuan 70 km per jam ni, dia bergerak sejauh 175 km. Dan dengan kelajuan 86 km per jam, dia bergerak sejauh 129 km. So, berapa jumlah jarak dia bergerak? 175 tambah dengan 129. Okey. Sekarang, masa. Macam mana kita nak tahu masa? Okey. Setiap satu ni, kita pakailah formula laju balik. Laju sama dengan jarak bahagi masa. So, kita nak tahu berapa jumlah masa untuk kelajuan 70 km sejauh 175 tu. So, masa sama dengan jarak bahagi laju. Okay. So, jarak dia adalah 175. Laju dia adalah 70. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, jarak bahagi laju dia sama dengan 129 bahagi dengan 86. Okay, untuk dapat dia punya jarak dia. Soalan ni dia tak bagi jarak. Dia tak bagi masa pula. Soalan atas tadi dia tak bagi jarak, dia bagi masa. Soalan bawah ni dia bagi jarak, dia tak bagi masa pula. So 175 bahagi dengan 70. Okay.
So yang pertama ni 2.5 jam. Yang kedua 1.5 jam. Okay, so berapa jumlah jam keseluruhan? 2.5 tambah dengan 1.5. 4 jam. 4 jam. Okay, so bahagi dengan 4. So berapa laju purata dia? Berapa laju purata? 304. 304. Bukan. Laju purata. Saya campur dia dulu. Bukan jumlah jarak. Laju purata. Nak kira terus. 76 76. jam. Okay, 76 kmj negatif 1. Okay. Ini lain pula soalan dia. Okay. Okay, cikgu nak awak buat soalan ni. Soalan ni dia suruh cari, okay, hitung laju purata. Dia cakap kat situ laju purata. Okay, hitung laju purata perjalanan. Cikgu letak formula dekat sini, laju purata. Okay, so kat sini awak kena cari jarak dan juga masa. Kali ni masa dia bagi dalam bentuk waktu. Dia tak bagi berapa jam, berapa minit, dia bagi dalam bentuk jam lah. Okay, so, daripada 10 pagi, okay, sampai 12, 15, tengah hari. Berapa jam kat situ. Okay, hantar kat cikgu. Jam jarak, jam masa. Jarak, jarak. Sejauh. Okay, kalau dapat dalam perpuluhan, macam biasalah, ambil 2 sehingga 2 tempat perpuluhan. Okay, jangan ambil dalam pecahan. Ini KMJ
Okey, ini laju purata ni dalam kilometer per jam. Okey, sebab unit ni, okey, dia ikut kesesuaian. Okey. Biasanya kalau kenderaan ni kilometer per jam lah. Okey. Kalau berlari, okey, kalau berlari, itu biasanya meter. Okey. Meter per saat. Untuk jarak perjalanan yang jauh ni kilometer per jam lah yang sesuai. Okey, awak tinggal nak keluarkan maklumat daripada soalan, masukkan dalam formula je, dalam rumus tu. Berapa jumlah keseluruhan jarak, berapa jumlah keseluruhan masa. Masa kat situ dia tak bagi berapa jam, berapa minit, dia bagi dalam bentuk jam lah. Okey, 10 pagi sampai 12.15 tengah hari. Awak kena carilah 10 pagi sampai 12.15 tu berapa jam. Baru boleh masuk dekat dalam formula. Kalau tak tahu buat, tak pasti ke apa, tolong tanya. Okay. Jangan senyap kat situ. Okay. Awak diam membisu tak tanya cikgu. Okay. Masalah tak selesai. Okay. Bukan, Asma, bukan. Itu jam, itu bukan 10 jam. Itu waktu. 10 pagi sampai 12.15 tengah hari. 10 pagi bukan 10 jam. 10 pagi lah. Itu waktu jam sebenar. Bukannya dia bagi tempoh. Okay, beza tu. Tempoh dengan jam. Waktu jam dengan tempoh jam lain. Dah 12 tengah hari. Contoh katalah 8 pagi sampai 9 pagi. Berapa jam ni? 8 pagi sampai 9 pagi, Nafis? Sejam. Sejam. Okay. Kita nak cari tempoh tu lah. Jumlah masa tu maksudnya tempoh masa dari pukul sekian-sekian hingga pukul sekian-sekian. Berapa jumlah masa? Kan Asma, bukan? Cuba pergi tengok jam dinding. Cuba kira tempoh jam dari pukul sekian-sekian pukul sekian. Okay. Berapa jam? Pukul 10 pagi sampai pukul 12.15 tengah hari. Awak mesti ambil dapatkan dalam jam je tak nak jam dan minit Faham tak Asma?
Tak faham? Okey, 10 pagi tu bukan 10 jam. 10 pagi tu waktu lah, waktu. Waktu 10 pagi. 10 pagi sampai 11 pagi. Berapa jam? 1 jam. Sebab daripada pukul 10 sampai pukul 11. Ada 1 jam tempoh dia. So, awak nak kena cari berapa tempoh dari 10 pagi hingga 12.15 PM tu. Ada berapa jam dekat situ. Itu 12.15 PM. PM tu sampai tengah hari je Asma. Kenapa lama sangat tempohnya? Itu bukan 12.15 tengah malam. PM. Kalau tengah malam AM. Ini 10 pagi sampai 12.15 tengah hari je. Takkan sampai banyak tu jumlah tempoh dia. Ha. Tapi nak jawapan dalam jam je lah. Tak nak dalam minit. Yang minit tu tak nak. Sebab unit masa kita mesti pakai 1 unit saja. Kalau dalam jam, jam saja. So yang minit tu kena tukar lah. Yang lain cikgu tak tahu, dia orang tahu nak tukar. Yang lain cikgu tak tahu, awak tahu nak tukar ke tak? Sebab seorang pun tak ada yang tanya. So cikgu anggap awak tahulah. Joshua. Ya, Oh, cikgu. Joshua. Kenapa darab? Hah? Kenapa darab? Oh, Adakah formula itu Oh. darab? Sorry cikgu, sorry. Cikgu, just now when you call me, right, I lagging just now. Ah, okay, okay. Kalau you dapat jawapan dalam decimal, okay, take to decimal point. Okay, cikgu. Aish. Aish boleh keluar dulu, Aish. Nanti Okay, kita terima sambung kasih minggu cikgu depan. satu. Okay, sama. Bye. Bye. Okay, Joshua. You can go. Thank you. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Ni siapa ni? Alicia. Ya. Yang 460 bahagi 9 tu, itu nilai apa? 460. Yang awak hantar 460 bahagi 9 tu, berapa? 460 ke apa tu? Cikgu tak tahu. 960 ke 460 tu? Tu yang cikgu bulatkan tu. 460. Itu nilai apa? Itu datang daripada mana nilai tu? Mana awak dapat nilai tu?
Mana awak dapat nilai tu? Pecahan ke? Oh, dalam pecahan kot. Oh, okey. Itu okey. Kalau ni pecahan, bentuk pecahan tu tak payah letak pun tak apa. Awak terus letak jawapan dia perpuluhan terus je. Okey. Maksudnya sebelum yang awak kira tu berapa bahagi berapa tu, jarak dengan jumlah masa tu, terus tulis jawapan yang awak dapat tu lah. Okey Alisha. Boleh keluar Alisha. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, Asma boleh keluar. Aisyah, tadi cikgu dah tegur dah tadi. Masa dalam minit tak boleh terus tukar perpuluhan. Jadi gabung 2 jam. Okey. Itu 12:15 sampai 10. 12:15 tolak 10 awak buat macam tu. Okay. Itu bukan dalam jam. Itu jam dan minit tu. Awak tak boleh terus gabungkan dalam perpuluhan tu, tak boleh gabung terus. Awak kena cari asing. Minit tu tukar kepada jam dulu. Ha. Pak Ika. Pak Ika. Saya. Okey. Kenapa 20/60? Sebab minit tu nak tukar pada jam. Okey, berapa minit yang ada tu? Dari pukul 10 sampai 12:15 tu berapa minit yang ada? Nilai minit dia ada berapa minit kat situ? 10 pagi. Okey, 10 pagi sampai 11 pagi. 11 pagi sampai ada berapa minit? 15. 15 minit je yang lebih. Kenapa awak buat 20? Lepas tu satu lagi, jangan letak 2 kurungan 20/60. Itu dah jadi operasi darab. Sepatutnya 2 tambah 20/60. Tapi 20 tu kena tukarlah balik. Jangan letak kurungan, letak operasi tambah. Ameh, salah Ameh. Kalau itu jawapan awak macam tak bergerak oh. Kosong point. Macam tak bergerak langsung. Tak logik jawapan tu. Okay. Kalau awak dapat jawapan kosong perpuluhan, awak bayangkan bawa kereta, meter duduk dekat kosong. Mana bergerak kenderaan kita. Okey, Pak Ika. Betul. Betul. Boleh faham tak?
Boleh faham Pak Ika? Faham. Faham, okey, boleh keluar. Terima kasih cikgu. Sama. Aisyah pun boleh keluar. Terima kasih cikgu. Sama. Yang lain, cikgu tak tahu awak faham ke tidak. Okay. Awak tanya cikgu pun tak ada. So, cikgu tunggu sampailah awak jawab. Dah awak tak nak tanya. Cikgu, saya tak faham. Ha? Tak faham. Tak faham. Ha. Tak faham kat mana? Saya nak cari laju. Macam mana nak cari laju?